Antara fokus negeri di bawah Vayu, Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah perlu terokai kerjasama dalam bidang inovasi. Laporannya bersama Muhammad Syarizm Awang di Kota Kinabalu. Baik Nurul, silakan. Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah (IPDAS) perlu turut serta menerokai kerjasama dalam bidang inovasi pendidikan dengan kerajaan negeri seiring perkembangan pendidikan tanpa sempadan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, untuk tujuan itu, kerajaan negeri telah mengambil pelbagai inisiatif termasuk mewujudkan Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah. Datuk Haji G berkata ia merupakan peluang besar untuk IPDAS menerokai ilmu pendigitalan digabungkan dengan ilmu teras dalam melahirkan anak bangsa yang berketerampilan dan memenuhi keperluan hari ini. Beliau berucap demikian dalam istiadat Convocation IPDAS kali ke-17 di Dewan Tun Sakaran IPDAS Keningau. Datuk Haji G berkata kerajaan negeri sentiasa prihatin terhadap pembangunan pendidikan anak bangsa yang merupakan salah satu hala tuju Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Beliau turut menghargai komitmen kerajaan persekutuan yang sentiasa berusaha membantu Sabah melalui pelbagai peruntukan pembangunan dalam rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 termasuk projek pembangunan IPDAS Keningau Fasa 2 dengan peruntukan RM60 juta. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Mokhtar menyatakan keyakinan bahawa IPDAS Keningau mampu melahirkan lebih ramai pendakwah apabila sebuah bangunan tambahan akan dibina dengan kos RM60 juta. Bangunan tambahan tersebut dapat menampung sehingga 700 pelajar pada satu-satu masa dan dijangka siap pada Mac 2026. Datuk Dr. Haji Muhammad berkata bangunan tambahan baharu dengan keluasan 6,000 meter persegi dibina menerusi peruntukan Kementerian Ekonomi di bawah Rolling Plan Pertama RP1 tahun 2021, Rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. Tambahan bangunan ini melibatkan blok pentadbiran, bilik seminar, blok akademik, perpustakaan, makmal komputer, bengkel masakan, bilik kuliah, asrama lelaki, dewan makan dan gelanggang sukan. Agar semua agensi dan pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan amanah yang begini besar. Ini adalah harapan anak-anak Islam di negeri Sabah untuk melihat bangunan yang bakal dirancang untuk disiapkan pada Mac 2026 akan dapat disiapkan pada tarikh dan kalau lebih baik dapat disiapkan sebelum Mac 2026. Datuk Dr. Haji Muhammad ditemui pemberita selepas Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan IPDAS Fasa 3 di Keningau. Turut diluluskan projek menaik taraf Institut Latihan Islam Ilim Kampus Lahad Datu melalui RP3 RM ke-12 dengan kos keseluruhan RM5.1 juta. Datuk Dr. Haji Muhammad berkata naik taraf kemudahan itu selaras Pelan Al-Falah di bawah teras kelima iaitu kehormatan institusi Islam, fokus ke-10, permodenan prasarana institusi Islam yang inklusif. Penambahan fasiliti serta pegawai penguatkuasa agama negeri Sabah perlu diperhalusi dalam memastikan pencegahan jenayah syariah dapat ditingkatkan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, perkara tersebut akan dibincangkan bersama Kabinet Negeri Sabah. Setakat Ogos tahun ini, 1,373 aduan pelbagai kes diterima pasukan penguatkuasa agama negeri Sabah. Justru ia memerlukan usaha penguatkuasaan yang kukuh bagi mengelak peningkatan kes. Datuk Ruslan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan program Dialog Cegah Jenayah Syariah bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Syariah di Beaufort. Mengenai program dialog berkenaan, beliau berharap ia dapat meningkatkan kesedaran penguatkuasaan undang-undang syariah dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri Sabah, Abdul Razak Hamdin berkata, program berkenaan akan diperluas ke seluruh negeri. Seramai 70 peserta terdiri daripada pemimpin masyarakat turut serta dalam sesi dialog berkenaan. Sambutan Bulan Kebangsaan 2023 disebarakkan lagi dengan penghancuran program Kembara Merdeka Desa Madani Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Peringkat Negeri Sabah. Seramai 70 peserta membabitkan warga kerja Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah dan peserta aktiviti kemas menyertai kembara berkenaan bermula dari Kota Kinabalu dan berakhir di Sipitang.
Pengarah Kemas Sabah Ahmad Fakrul Azman Muhammad Razi berkata program ini diadakan bagi memupuk semangat patriotisme dan menyemai kecintaan kepada negara terutama dalam kalangan generasi muda. Perkara penting adalah pada anak-anak itu sendiri. Kita menanamkan kasih cintanya mereka pada negara kita, menanamkan semangat iaitu berkaitan dengan perpaduan itu sendiri supaya mereka anak-anak ini tahu erti kata kemerdekaan, tahu erti kata keperpaduan, dalam erti kata lain membawa kepada keharmonian negara kita secara tidak langsung. Ahmad Fakrul ditemui pemberita selepas perasmian program kembara ini di Kota Kinabalu. Bersempena program ini turut diadakan peragaan pakaian tokoh kemerdekaan, serahan jalur gemilang, pertandingan mewarna dan simbolik tanaman bunga raya. Gembara Sains Borneo KSB Siri 2 kini kembali dengan slogan merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Penolong pengarah kanan Unit Pendidikan Pusat Sains Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Tengku Muhammad Hazimi Tuan Hassan berkata KSB Siri 2 akan bermula esok hingga 1 Oktober ini di 3 lokasi terpilih iaitu Kimanis, Kalabakan dan Pensiangan. Tengku Muhammad Hazimi berkata program tersebut merupakan antara usaha kerajaan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sains, teknologi dan inovasi STI. Untuk Gembara Sains Siri kedua ni kita bawakan pelbagai aktiviti bercorak pameran interaktif dan juga aktiviti yang bercorak sains dan teknologi serta aktiviti bercorak perkongsian yang bermanfaat kepada para pelajar lah. Tengku Muhammad Hazimi berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu segmen Segar Sabah FM di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Jelasnya KSB direka bentuk khusus untuk mendekati pelajar dan komuniti luar bandar terutama bagi memupuk minat mereka terhadap STI sekaligus meningkatkan populariti bidang tersebut. Seramai 10,000 orang disasar menyertai program kali ini. Seramai 260 anggota daripada 30 agensi berkaitan tugasan keselamatan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA telah menyertai latihan kecemasan bagi menguji kesiapsiagaan menangani sebarang kejadian kecemasan di lapangan terbang berkenaan. Latihan kecemasan itu juga bagi memberi pendedahan dan meningkatkan koordinasi bersama agensi terlibat. Pengurus kanan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu Haji Jeffrey Ramli berkata latihan yang bermula pukul 7 malam ini berjalan lancar. Menguji segala kita punya aset-aset, pastikan boleh berfungsi dengan baik sekiranya berlaku kecemasan. Begitu juga dengan aset-aset agensi bantuan, contoh PDRM, bomba ni, APM. So itu adalah mereka juga sebenarnya mengalu-alukanlah bila kita buat latihan ni supaya dia boleh uji dari segi dia punya respon time dan juga aset-aset sekiranya berlaku kecemasan di airport. Haji Jeffrey ditemui pemberita selepas latihan kecemasan ini di KKIA. Latihan kecemasan ini kali terakhir diadakan pada tahun 2018 dan terpaksa ditangguhkan semasa negara dilanda pandemik COVID-19. Hari kedua sambutan Mahrajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah kali ke-13 dengan pengisian Nadwah Persuratan Islam membentangkan 3 kertas kerja berkaitan ilmu sosial Islam. Ia dibentangkan Setiausaha Agung ABIM Muhammad Fazri Saleh, Tokoh Bahasa dan Sastra Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian dan Pensyarah Kanan UiTM Sabah Abdul Manaf Mahmud. 3 kertas kerja berkenaan ialah Memoir dan Kepimpinan Siddiq Fazil yang dibentangkan Muhammad Fazri Saleh, Bahasa Sastra Budaya dan Transformasi Sosial, peranannya dalam pemerkasaan tamadun bangsa yang dibentangkan Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian dan Pembinaan Bangsa Malaysia, Kepelbagaian dalam Bingkai Kesatuan yang dibentangkan oleh Abdul Manaf. Antara isi pembentangan ketiga-tiga kertas kerja berkenaan termasuklah pengaruh bahasa dalam tamadun Melayu kuno, kemajuan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran, bahasa pengajian agama dan bahasa perhubungan serta sistem pemerintahan beraja kesultanan dalam tamadun Melayu klasik yang menandakan bermulanya sistem kesultanan. Seramai 100 orang terdiri daripada masyarakat termasuk pelajar menghadiri program berkenaan yang berlangsung di Membakut. Baik, paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah bersama dengan Nurul Zamli di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Charizam, terima kasih atas perincian dari Sabah itu.